Okey, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan sambung dengan topik yang ketujuh iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okey, untuk hari ini kita akan tengok bahagian serakan. 7.1 adalah serakan. Okay, dalam serakan ini kita akan belajar bagaimana kita nak membina histogram dan juga poligon kegerapan. Okey, histogram dan juga poligon kegerapan. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita nak membina histogram ataupun poligon dan juga poligon kegerapan ni, okey, kita kena tahu dulu macam mana untuk nak tentukan saiz selang kelas. Okey, jadi kita akan tengok contoh ni lah. Okey. Dia kata set data ni dia adalah menunjukkan tinggi kepada cm yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, lepas tu yang kedua, okey, bina jadual kegerapan. Okey, macam mana kita nak tentukan selang kelas? Selang kelas tu maksudnya yang ni. Ni. Dia punya ni. Buat daripada berapa hingga ke berapa tu dia punya selang kelas. Okey, lepas tu macam mana kita nak tahu nilai tu limit setakat mana? Tu namanya saiz selang kelas. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, mula-mula kita tengok dalam data ni kita ambil nombor paling besar. Okey, nombor paling besarnya adalah 173. Kita cek tengok. Lepas tu nombor paling kecilnya adalah 145. Jadi untuk yang pertama tu, okey, dia nak selang kelas kan. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu dia punya saiz dia. Jadi mula-mula ambil nombor paling besar 173 tolak dengan 145. Okey, lepas tu bahagi dengan, dia nak berapa bilangan kelas dia tu? Dia nak 6. So kena bahagi dengan 6. Jadi bila kamu tekan kalkulator nanti kamu akan dapat nilainya adalah 4.7. Okey, 4.7 tu kita bundarkan, kita akan dapatlah 5. Okey. Kita akan dapat 5. Okey, 5 ni adalah saiz dia. Maksudnya besar dia tu. Okey, data dia tu daripada berapa hingga ke berapa saiznya. Okey, lepas tu selang kelas dia kita nak buat macam mana? Okey, selang kelas dia kita buat macam ni lah. Okey, saiz dia 5. Kita mula daripada nombor yang kecil. Nombor yang kecilnya adalah 145. Okey, 145 hingga berapa? Okey, saiznya 5, 145 hingga berapa? Okey, macam ni. Kamu senaraikan lah. Kalau tak mahu guna jari pun senaraikan. Jadi, 145. Okey, lepas tu 146. 147, 148, okey, dan satu lagi seterusnya 149. 1, 2, 3, 4, 5. Ni maksudnya saiz dia 5 ni. Ni adalah saiz. Kalau guna jari, mula daripada jari ibu jari tu 145. Lepas tu 146, 147, 148, 149. Cukup 5 jari. Okey, cukup 5 jari tu adalah saiz dia. Okay, jadi 145 sampai 149. Tu dia punya selang kelas dia lah. Okey, jadi selang kelas yang pertama. Okey. Sebab dia nak tentukan selang kelas. Okey, lepas tu selang kelas yang kedua, lepas 145 sampai 149. Okey, lepas 149 kita sambung dengan 15. Okey, 150. 150 hingga berapa? Bilang macam tadi lah. 150 hingga 154. Okey, itu yang kedua. Dia punya selang yang ketiga 155. Sambung 155 hingga 159. Okey. Okey, lepas tu sambung lagi 160 hingga 164. Okey, ada berapa dah? 1 2 3 4. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Lepas 164. Okey, 165. Okey. Nampak 165 hingga 169. Okey, nak selang kelas berapa tadi? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan last kali. Okey, 170 hingga 174. Ni namanya selang kelas. Yang awal tu kita cari dulu saiz. Saiz tu senang. Kita nak limit setakat mana. Maksudnya kita hanya guna 5 jari kita lah. Kalau nak senangnya. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua, B dia nak apa? B dia nak bina jadual kegerapan berdasarkan maklumat. Okey, bila kita nak bina jadual kegerapan, kita ambil balik macam ni, ambil balik yang selang kelas yang kita buat tadi tu. Okey, kita buat jadual. Okey, kita buat jadual.
sorry. Mana pemadam saya? Okay, kita buat jadual. Okay, salah kita buat jadual. Okay. Okay, jadual yang pertama kita tulis. Ini data mengenai apa? Tinggi kan? So, kita tulislah mula-mula tinggi. Tinggi dalam cm. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas tinggi kita tulis kekerapan. Okey, lepas kekerapan, okey, kita tulislah had bawah. Had bawah. Okey, set kita ke sikit. Okey, lepas had bawah dia ada lagi had atas. Okey, lepas had atas dia ada sempadan bawah dan sempadan atas. Sambunglah. Dia punya jadual dia tu sambung lagi. Had bawah, had atas, sempadan. Okey, sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, kita sambung lagi. Sempadan bawah. Okey, sambung sikit lagi. Dan sempadan atas. Ini adalah sempadan atas. Okey, lepas tu tinggi ni kita ambil daripada selang yang kita buat awal tadi lah. Maksudnya 145, susun je balik 145 hingga 149. Okey. Lepas tu kita garislah dia punya selang yang pertama tu maklumat dia macam mana. Okey, lepas tu 150 hingga 154. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Nanti kamu buat dalam jadual cantik lah. Okey, 155 hingga 159. Okey, seterusnya 160 hingga 164. Okey, lepas 160 hingga 164, kita sambunglah 165 hingga 169. Okey, dan selang kelas yang terakhir adalah 170 hingga 174. Jadi kat sini kita tulis 170 hingga 174. Okey, dia punya yang lain tu, maklumat yang lain tu kita nak isi macam mana? Okey, tengoklah. Okey, kita buat jadual dulu. Oh, sorry, jadual saya tersingit pula. Okey. Okey. Kekerapan tu bermaksud berapa bilangannya dalam kita punya ni. Dalam kita punya data yang dah bagi tadi tu. Ni, data ni. Okey, ada berapa bilangan dia. Jadi kita tulis dekat sini. Okey. Okey, jadi kekerapannya antara nombor 145 hingga 149 tu ada 2. Okey, lepas kita kira semua kita akan dapatlah nilai dia 2, 3, 6, 5, 3, 1. Kita bilang daripada dia punya apa data yang tak terkumpul tadi tu. Okey, had bawah. Had bawah adalah nombor yang di depan sekali ni. Antara 145 hingga 149. 145 tu namanya had bawah. 149 tu namanya had atas. Jadi kita tulis je lah kat sini. Had bawahnya 145. Okey, yang ni pula 150. Kita ambil yang depan sekali tu. Okey, yang belah kiri sekali tu. Kita ambil dia punya had bawah. Ni 155. Yang ni 160. Yang ni 165. Yang ni 170. Tu untuk had bawah. Had atas kita ambil yang belah kanan sekali. Tu adalah nilai had atas. Jadi kita tulis je lah dalam jadual ni. 154, 159, 164, 169 dan 174. Okey.
Lepas tu kita tengok sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, sempadan bawah. Macam mana kita nak kira sempadan bawah? Okey, kita ambil had bawah dia, tolak dengan 0.5. Untuk sempadan bawah ni, okey, guna pen merah. Untuk sempadan bawah ni, kita ambil had bawah. Okey, tolak dengan 0.5. Kita ambil nilai had bawah, maksudnya kita ambil 145 tolak 0.5. Jadi, ni dia punya data dia yang ni. Yang ni. Ni. Kita ambil had yang bawah, yang belah kiri sekali tu. Kita ambil nilai had bawah dia. Okey. Jadi, dekat sini kita tulis je lah, isi je lah. Jadi, kita ambil ni. Yang had bawah tadi tu 145 tolak dengan 0.5. Jadi, kita dapatlah 144.5. Yang ni 144.5. Okey, yang ni 149.5. Okey, yang ni 154.5. Ambil yang ni tolak lah. Okey, yang ni 159.5. Okey, yang ni 164.5. Okey, yang ni 169.5. Ni had bawah, sempadan bawah. Okey, untuk sempadan atas pula, okey, kita ambil yang nilai had atas tadi tu, kita tambah. Kalau sempadan bawah, kita tolak. Kalau sempadan atas, kita tambah. Maksudnya kita ambil. Ini adalah had atas. Okey, tambah dengan 0.5. Okey. Okey, jadi kita ambil lah sempadan atasnya. Sempadan atasnya kita ambil macam ni. 149.5. Sebab 149 tambah 0.5 dapatlah 149.5. Yang ni 154.5. Yang ni 159.5. Yang ni 164.5. Yang ni 169.5 dan yang ni 174.5. Tu adalah cara dia. Macam mana kita nak bina jadual. Okey. Jadual kekerapan. Ni namanya jadual kekerapan. Okey. Boleh setakat tu. Okey. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk pula macam mana untuk membina histogram. Okey. Okey, dah dapat yang tu. Seterusnya. Okey, ni adalah cara macam mana kita nak tahu saiz selang kelas dia. Okey, macam tadi saya dah ni kalau daripada data data terkumpul. Macam tadi kalau dia bagi data tak terkumpul tu macam ni. Dia bagi je nilai maklumat macam ni. Macam mana kita nak tahu saiz dengan bilangan selang kelas dia. Okey, saya dah tunjuk dah. Okey, yang kedua ni. Okey, dia bagi siap-siap data ni. Okey, kita cuma nak tahu macam mana kita nak tentukan dia punya saiz dia. Okey, tengoklah. Okey, maksud dia macam ni. Okey, maksud dia macam ni. Cara kita nak tentukan saiz lah. Okey, kita ambil antara dua selang kelas ni, sama ada kita ambil nilai had bawah dia ataupun nilai had atas dia, kita tolak. Jadi, antara 145 dengan 150 ni, okey, tolaklah 150 tolak 145, dapat 5. Okey, itu saiz dia. Ataupun kita ambil yang had atas dia. Ambillah 154 tolak 149, dapatlah 5. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita ambil beza antara sempadan atas dengan sempadan bawah. Jadi macam mana kita ambil ni antara ni. Antara sempadan bawah dengan sempadan atas ni, kita tolaklah dia punya nilai dia. Ni. Maksudnya dia selang kelas yang sama, kita ambil 149.5 tolak 144.5. Tu cara yang kedua kita nak tahu dia punya saiz selang kelas dia. Okey, seterusnya ni adalah kekerapan longgokan. Macam mana kita nak bina jadual kekerapan longgokan? Yang seterusnya adalah kita nak bina jadual kekerapan longgokan. Okey, daripada jadual kekerapan longgokan di bawah. Dia bagi jadual dia macam ni je. Had pendek ni je. Okay, jadi kita kena ubah sikit jadual tu dalam bentuk macam ni. Okey, dia bagi umur dengan kekerapan sahaja. Jadi kita kena buat jadual yang baru. Kita tulislah umur. Lepas tu kekerapan.
Okey, lepas tu kita tulis kekerapan longgokan. Okey, tu kita buatlah jadual dia. Okey, ni saya cuma tunjuk dah. Okey, buat jadual dia bagi cantik-cantik. Okey. Ada berapa selang kelas dah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sediakan 5 lah. 1, 2, okey, 3, okey, 4, okey, dan satu lagi 5. Okey, jadi umur ni kita letaklah. Dia mula daripada kita salin balik je. Okey, 10 hingga 19. Okey, 20 hingga 29. 30 hingga 39. 40 hingga 49. Dan 50 hingga 59. Okey, kekerapan ni, okey, kita salin je balik ikut maklumat yang dia bagi. 4, 5, 8, 7 dengan 3. Okey, kekerapan ni, sorry, tersilap pula yang ni. Kekerapan longgokan. Dia garing dia tak ada dah. Okey, garing tu tak ada. Dia jadi macam tu, kekerapan longgokan. Okey, sorry. Okey. Okey. Kekerapan longgokan ni macam ni. Kita tambah je daripada nilai kekerapan. Okey, kekerapan dia bermula dengan 4. Kita tulislah kekerapan longgokannya 4. Okey. Okey, 4 ni kita tambah dengan yang selang kelas yang kedua. Tambah. Jadi 4 tambah 5 dapatlah 9. Okey, 9 kan? Okey, tambah lagi dengan yang seterusnya. Okey, 9 tambah dengan 8 dapatlah 17. Okey, 17 tadi tambah lagi dengan 7. Okey, tambah 7 lagi dapatlah 24. 24 tambah lagi dengan last kali 3. Dapatlah 27. Tu cara kita nak kira kekerapan longgokan. Okey, nilai 27 ni dia sama dengan jumlah kekerapan. Jadi kalau kamu campur balik 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 3 dapatlah 27. Jadi kita tulis kat sini kekerapannya adalah 27. Okey. Itu caranya. Kita nak bina jadual kekerapan longgokan. Tadi jadual kekerapan. Yang ni jadual kekerapan longgokan. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak membina histogram? Okey. Bila kita nak membina histogram, okey macam ni. Bila kita nak membina histogram, okey, dia akan bagi maklumat macam ni lah. Maklumat dia macam ni, tapi kita kena buat jadual. Okey. Nak buat jadual dia tu macam mana? Jadualnya kita tambah. Okey, dia bagi maklumat laju dengan bilangan kereta. Untuk histogram, okey, dia kena ada titik tengah. Dia kena ada titik tengah. Okey, lepas tu dia kena ada sempadan. Sebab apa kena ada titik tengah ni? Sebab dia kata wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan. Dia suruh buat 2 sekali. Jadi histogram ni kita boleh lukis guna titik tengah dan juga ataupun guna sempadan. Atas dan juga bawah. Okey, lepas tu kena ada sempadan atas dan bawah. Okey, ni kalau kita nak buat histogram dan juga poligon kekerapan. Nak buat contoh ni lah. Okey. Bila kita buat jadual, kita akan buat jadual macam ni lah. Okey, laju kita buat bagi macam ni. Laju ada bilangan dia punya ruangan untuk laju, bilangan kereta. Okey, lepas tu tambah lagi. Titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Pasti apa kena tambah 3 sebab dia nak ni. Dia suruh kita lukis histogram dengan poligon kekerapan. Maksudnya ada 2 benda kita kena lukis. Jadi kita kena buat tambah yang ni lah. Tapi kalau dia setakat nak histogram saja, kita boleh buat guna titik tengah ataupun kita guna sempadan bawah dan juga sempadan atas. Jadi lepas kita isi maklumat semua ni, okey, titik tengah tahu kan macam mana nak cari titik tengah kan? Okey. Kita ambil selang kelas yang dia bagi 70 tu untuk cari titik tengah.
cari titik tengah. Okey, sama dengan ambil je nilai hak bawah hak atas tu iaitu 70 tambah 79. Okay, lepas tu bahagi dengan 2. Tapi jangan kamu tekan 70 tambah 79 tekan bahagi 2. Tak boleh. Kena bubuh dalam kurungan. Okey. Lepas tu dapatlah 70 tambah 79. Bubuh dalam kurungan. Lepas tu tekan bahagi 2. Dapatlah nilai titik tengah. Okey. Okey. Lepas kita isi semua jadual ni. Macam mana kita nak lukis? Okey. Dia macam ni. Kita kalau ikutkan kita kena lukis atas kertas graf. Okey. Atas kertas graf macam ni. Okey. Macam ni. Bila kita lukis. Okey. Kita buat paksi. Dia ada dua paksi. Paksi tegak dengan paksi melintang. Okay. Paksi tegak ni untuk dia punya kekerapan. Ataupun dalam ni dia bagi sebagai bilangan kereta. So kita tulislah sebagai bilangan kereta. Okay. Paksi melintang ni kita ambil daripada kita tulis itu sebagai sempadan. Ataupun kita ambil maklumatnya laju lah senang. Okey, dia bagi maklumat dia laju. Kita ambil maklumat yang soalan tu dia bagi maklumat tu pasal apa. Kalau dia bagi laju, lajulah. Kalau dia bagi tinggi, tinggilah. Okey, jadi kat sini kita tulis laju. Okey, laju dalam kilometer per jam. Okey, lepas tu tengok. Dia punya nilai ni. Okey. Dah kita buat ada titik tengah, ada sempadan bawah, ada sempadan atas kan. Okey, kita mula dengan kat sini ni sebab dia kalau kita lukis guna kertas graf, dia petak dia yang besar tu kan. Okey, bila petak besar tu jadi kita mula dengan sempadan bawah dia mula dengan 69. Last sekali 129.5. Jadi kita ambil yang mula daripada sempadan bawah dia tu iaitu daripada 69.5. Jadi kita tulis kat sini 69.5. Okey, lepas tu 79.5. Okey, lepas tu 89.5. Okey, lepas tu 99.5. Okey, lepas tu 109.5. 109.5. Okey, lepas 109.5 119.5. Okey, dan last sekali adalah 129.5. Okey. Tu untuk dia punya yang paksi melintang ni lah. Okey, lepas tu yang paksi tegak ni pula. Okey, tengok dia kata apa? Dia kata skalanya 2 cm kepada 10 pada paksi mengufuk. Kita hanya tulis yang ni je. Tak payah dia fikir apa dia yang tu. Okey, secara ringkas dia buat macam tu je. Okey. Okey, dan 2 cm kepada 10 kereta pada paksi mencancang. Mencancang tu yang tegak ni lah. Okey, 2 kepada 10. Jadi kita guna skala 2 kepada 10 kita guna skala. Okey, 10, 20, 30. Sebab dia kata 2 kepada 10 kan. Jadi satu petak ni, satu petak yang besar graf kita tu 10. Okey, petak yang kedua 20. Petak yang ketiga 30. Sebab dia kata 2 kepada 10. Kalau dia kata 2 kepada 5, maksudnya 5, 10, 15, 20. Kalau 2 kepada 2, 2, 4, 6, 8, 10. Macam itulah. Okey, lepas tu barulah kita lukis dia punya. Mula-mula kita lukis histogram dulu. Okey, antara 69.5 hingga 79.5 macam ni. Petak 69 hingga ni tingginya adalah 5. So, 5 tengah-tengah ni kan. Jadi kita okey, tu yang pertama. 5. 5 kat sini kan. Kalau sini kosong, 10, 5 di tengah-tengah ni kan. Okey, yang kedua dia punya bar dia tu adalah yang kedua ni 10. Antara 79 hingga 89 ni 10. Kita naiklah sikit 10. Okey. Lepas tu yang ketiga 20. Lepas tu 99.5 hingga 109.5. Okey, 30. Okey, naik lagi 30. Okey, histogram dia rapat-rapat macam ni lah. Dia tak ada gap. Okey, lepas tu antara 109 hingga
199 ni 25. 25 di sini. Okey. Lepas tu 199 hingga 129 adalah 10. So 10 di bawah ni kan. Kita turun balik 10. Okey. Itu adalah histogram. Soalan dia suruh lukis sekali dengan poligon kegerapan. Poligon kegerapan tu, okey, tadi kita dah kira nilai titik tengah. Tapi kalau kita tak ni nilai titik tengahnya, maksudnya antara dua ni, okey, kita ambil tengah dia je lah. Ataupun, okey, kita tandalah tengah antara sini. Tengah ni, tengah kita punya histogram tu. Okey, kita tanda tengah-tengah dia. Maksudnya jarak antara sini dengan sini, tengah-tengah dia tu. Okey, kita bilang petak tanda tengah-tengah dia tu. Okey. Titik tengahnya ataupun kalau kita tak tahu nak tanda kat mana, tengok. Tadi kan kita kira titik tengah. Jadi lepas kita kira tu kita dapat 74.5. Tengoklah 74.5. 69, 70, 74.5 kat sini sebab sini dah 79. Okey. Bila dah kira kita dah tanda macam ni, okey, jangan lupa kita jangan biar dia tergantung macam ni. Kena tanda satu lagi titik tengah di sini. Sebelum dengan selepas dia. Okey, lepas tu nak buat apa? Ambil lah pembaris. Set mana saya punya ni? Ambil pembaris. Saya guna warna biru lah pula. Ambil pembaris, sambung. Okey, sambung. Okey. Okey, last sekali sambung sampai sini. Okey, itu adalah poligon kegerapan. Kalau kita lukis histogram dan juga poligon kegerapan sekali, macam ni lah. Okey. Boleh. Okey, ya. Itu yang seterusnya. Okey, yang ni kalau kita nak lukis poligon kegerapan saja. Tadi, okey, kalau kita nak lukis poligon kegerapan saja, ingatlah kalau poligon kegerapan sajalah, poligon kegerapan saja yang kita nak lukis. Okey. Okey, kita kena cari titik tengah. Kita kena cari titik tengah. Okey. Maksudnya macam ni, dia bagi data ni, okey, kita dah buat dah jadual yang baru. Okey, bila kita nak lukis, okey, kita buat paksi, dua paksi tegak dengan paksi melintang. Okey. Macam contoh macam ni kan. Yang ni dah macam mana nak buat. Okey, saya nak tunjuk macam mana kalau dia hanya nak lukis poligon kegerapan saja. Dia kata skala dia 2 cm kepada 5 pada mengufuk. Maksudnya kita tak payah pening dah. Kita ambil je nilai titik tengah. Dan 2 cm kepada 2. Ni 2 kepada 2 pada paksi mencancang. Paksi mencancang 2 kepada 2. Jadi maksudnya satu petak besar tu 2, 4, 6, 8, 10. Sampai berapa? Okey, dia setakat 6 je. Tak apalah kita buat sampai 10. Okey, yang ni paksi ni. Okey, kita ambil je nilai titik tengah. Okey, sini kosong kita. Titik tengah kita mula dengan apa? 47 kan? Kita tulis je lah 47. Lepas 47, 52. Lepas 52, 57. Lepas 57, 62. 67. 72. Last sekali 77. Okey, lepas tu kita plot lah. Tengok. Okey, 47 kosong. Maksudnya dekat sini. Kita guna color lain lah. Okey, sini. Okey, 52, 2. 2. Okey, 57, 3. 3 tengah-tengah antara 2 dengan 4 ni kan. Okey, 62, 6. 6, 4, 6 sini. Okey, lepas tu 67, 5. 5 sini antara 4 dengan 6 tu 5. Okey, lepas tu 72, 4. Okey, 4 di sini. Dan last sekali 79, 77 sini. Silap. Okey, 77 adalah kosong. Jadi di sinilah. Jadi ambil pembaris. Kalau poligon dia kena guna pembaris lah. Okey, untuk dalam topik ni kita guna pembaris lah. Okey, lepas tu kita sambung je lah.
sambung saja. Dia akan jadilah macam tu. Okey, tu caranya. Okey, nak? Okey, terima kasih.